Selamat sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Li Jing akan berkongsi tentang refleksi saya berdasarkan lawatan ke Museum Seni Kraf Orang Asli pada 15 Jun 2023. Ini merupakan satu pengalaman yang agak istimewa kepada saya kerana dapat melawat ke sebuah museum dengan adanya wakil untuk memberi penjelasan kepada kami sepanjang lawatan pada hari tersebut. Marilah kita lihat tentang sedikit pengenalan bagi museum itu. Kewujudan museum ini adalah bertujuan untuk membantu mengekal dan memelihara warisan budaya kesenian masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia. Museum ini mengumpul bahan-bahan seni kraf masyarakat orang asli yang mempunyai kaitan dengan cara hidup, budaya dan kepercayaan mereka. Di semenanjung Malaysia, terdapat 3 kumpulan etnik orang asli iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Dan dalam setiap kumpulan etnik ini mempunyai 6 sub-etnik lagi. Sebenarnya saya tidak kenal tentang budaya orang asli di semenanjung Malaysia sebelum ini. Namun, saya boleh dikatakan berasa takut terhadap golongan-golongan minoriti yang tinggal di dalam hutan ataupun pedalaman ini. Kerana semasa saya masih kecil di Sarawak, orang tua ataupun ibu bapa akan menceritakan kekejaman dan kejahatan orang Dayak ataupun dengan panggilan lain Iban Dayak dan Bidayuh Dayak. Kedua-dua kelompok ini dikenali sebagai headhunter kerana dalam budaya mereka pada masa dahulu akan memburu kepala untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian seseorang lelaki dalam kelompok tersebut. Dikatakan semakin ramai kepala digantung di depan rumah, maka semakin berani lelaki itu dan semakin ramai gadis yang datang untuk meminang. Jadi, ibu bapa saya secara tidak sengaja telah menakutkan saya dan saya akan melarikan diri dan mengelakkan pertemuan dengan golongan minoriti ini. Keadaan ini bertambah baik apabila saya mula menceburi dalam bidang kaunseling. Sebenarnya, saya berharap melalui lawatan ini, ia memberi peluang kepada saya untuk lebih memahami budaya dan harap boleh mengurangkan stereotip ataupun bias saya terhadap golongan-golongan minoriti ini. Banyak pengetahuan baharu yang saya dapat melalui perkongsian Encik Asmawi. Sebagai contoh, orang Kanak di Johor mempunyai jumlah bilangan penduduk yang paling sedikit disebabkan kepercayaan mereka yang perlu berkahwin sesama sendiri. Satu lagi, kumpulan Negrito tidak dapat menerima perubatan moden. Bagi mereka, ubat-ubat yang biasa digunakan untuk rawatan akan membawa kemudaratan kepada badan dan mungkin akan menyebabkan kematian. Kedua-dua contoh ini telah membuktikan perbezaan budaya mereka dengan budaya saya. Sebenarnya, saya tertarik dengan kepercayaan mereka yang sentiasa bersyukur kepada alam, tidak membawa kemudaratan kepada alam sekitar dan menjaga alam kerana mereka percaya alam yang memberi sumber kehidupan kepada mereka. Saya memerhatikan bahawa mereka memegang prinsip hidup happy-go-lucky. Contoh, apa yang diperlukan untuk makan pagi pada hari tersebutlah mereka akan masuk ke hutan untuk mencari. Mereka tidak risau tentang keesokan hari dan boleh hidup bahagia dengan apa yang seadanya. Kemungkinan inilah cara hidup mereka yang menyebabkan kurang isu kesihatan mental dalam kalangan golongan orang asli ini. Saya mendapati bahawa saya sangat kekurangan pengetahuan tentang budaya, amalan, kepercayaan dan cara hidup yang diamalkan oleh kelompok yang lain di Malaysia. Melalui lawatan dan penjelasan Encik Asmawi, saya dapat mengetahui basic ataupun sebab sedikit pengetahuan tentang budaya orang asli. Perkara ini telah mendorong saya membuat refleksi terhadap diri sendiri dan saya akan cuba mendalami budaya orang lain supaya saya layak digelarkan sebagai seorang kaunselor multi-budaya pada masa depan. Menurut Encik Asmawi, cara yang paling baik untuk memahami budaya satu kelompok adalah mendekati mereka, hidup bersama mereka, mempelajari budaya dan bahasa mereka. Untuk menjadi seorang kaunselor, saya perlulah
mempelajari, memahami, dan menerima dengan hati terbuka terhadap segala perbezaan ataupun multi budaya klien saya supaya dapat membantu mereka dengan lebih berkesan. Sekian, terima kasih.